Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum semua. Okey, hari ini hari Khamis bersamaan dengan 23 April 2020. Okey, setiap hari Khamis kita akan belajar subjek sains. Okey, untuk murid 6 tahun kita akan belajar topik tumbuhan. Okey, sebelum kita masuk topik untuk minggu ni, teacher nak ajak awak buat sedikit ulang kaji tentang bahagian-bahagian pada tumbuhan. Okey, masih ingat lagi tak bahagian pada tumbuhan? Okey, kita ulang kaji sikit. Okey, bahagian yang pertama teacher nak tunjuk ini bahagian apa? Ini bahagian daun. Cuba eja daun. D-A-U-N-Un. Daun. Okey, ini yang kecil-kecil bunga warna merah ni. Ini bahagian apa? Okey, ini adalah bahagian bunga. Okey, cuba eja bunga. B-U-B-U-N-G-A, bunga. Okey, seterusnya ni yang berwarna merah ni adalah bahagian buah. Okey, cuba eja buah. B-U-B-A-H-A, buah. Okey, yang nampak tak lurus ke atas ni? Ni kita panggil apa? Kita panggil batang. Okey, kita eja batang sekali lagi. B-A-T-A-N-G, tang. Batang. Dan bahagian yang terakhir di dalam tanah kita panggil bahagian akar. Okey, eja akar. A-A-K-A-R, kar. Akar. Okey, kita dah habis dah buat sedikit ulang kaji tentang bahagian-bahagian tumbuhan. Okey, untuk topik minggu ni teacher nak ajar awak tentang keperluan asas tumbuhan. Okey, apakah keperluan asas tumbuhan? Okey, tumbuhan memerlukan 3 komponen atau 3 benda untuk dia terus hidup subur. Kalau tak ada 3 ni, dia tak akan hidup subur. Dia akan layu, dia akan kuning, lama-lama dia akan mati. Jadi kita tak nak tumbuhan kita mati, jadi kita kena ada 3 benda ni. Okey, apa benda itu? Yang pertama, okey, kita mestilah letakkan tumbuhan kita kena cahaya matahari. Tumbuhan tu mesti dapat cahaya matahari yang secukupnya. Okey, kita eja cahaya. Macam mana eja cahaya? C-A-H-H-Y-A, cahaya. Okey, tumbuhan mesti dapatkan cahaya matahari secukupnya. Okey. Seterusnya, tumbuhan juga perlukan air. Okey, macam mana eja air? A-I-R, air. Okey, tumbuhan mesti ada cahaya, mesti ada air. Dan yang ketiga, dia mesti ada udara. Okey, kita eja udara. U-U-D-A-R-A, udara. Okey, tumbuhan mesti ada ketiga-tiga komponen ini, baru dia akan hidup subur. Okey, faham tak? Baru dia akan hidup subur. Okey, dia akan dapat cukup air, dia akan dapat cukup cahaya. Okey, dia ada terdedah dengan udara untuk dia terus hidup subur. Okey, kalau tak ada ketiga-tiga ni, dia akan layu, lama-lama dia akan mati. Okey, topik yang seterusnya teacher nak tunjuk pada awak. Okey, bagaimana cara untuk tumbuhan itu tumbuh. Okey, ada 5 cara yang teacher pilih untuk awak. Okey, ada banyak lagi cara sebenarnya, tapi untuk permulaan peringkat awak tadika, teacher nak tunjukkan 5 dulu. Okey. Cara yang pertama, tumbuhan boleh tumbuh melalui biji benih. Okey, melalui biji benih. Okey, apakah tumbuhan yang tumbuh melalui biji benih? Okey, sekarang teacher nak tunjuk pada awak cara-cara nak tanam jagung. Okey, tumbuhan yang tumbuh melalui biji benih adalah jagung. Okey, ini adalah proses macam mana jagung ditanam. Okey, jagung ditanam melalui biji benih. Okey, kita masukkan biji benih ni di dalam tanah. Nampak tak? Kita masukkan biji benih ni di dalam tanah pada hari pertama. Okey, dan pada hari kedua dia akan bercambah. Okey, kalau kita cukup bagi air, cahaya matahari, terdedah pada udara, dia akan bercambah. Okey, pada hari yang seterusnya kita boleh nampak
dia menjadi anak benih. Tengok, daripada dia bercambah, ada sedikit akar, ada sedikit tunas pada biji benih tu. Okey, dia akan membesar menjadi anak benih. Daun dia pun semakin bertambah, akar dia pun semakin panjang, semakin banyak. Okey, seterusnya ni proses dia membesar. Mula-mula tadi dia menjadi anak benih, dia cuma ada 1 atau 2 helai daun. Okey, sekarang dia membesar. Okey, cukup cahaya, cukup air, cukup udara, dia akan hidup subur. Tengok bilangan daun dia semakin bertambah. Okey, bilangan daun dia semakin bertambah. Akar dia juga semakin memanjang ke dalam tanah. Okey, dan lama-lama, tada, dia membesar. Dia ada anak benih tu membesar, lepas tu dia berbunga, seterusnya dia menghasilkan buah jagung. Okey? Okey, boleh nampak tak buah jagung dia kat sini? Ni jagung dia. Lama-lama dia membesar, bilangan daun dia semakin bertambah, dia berbunga, kemudian dia berbuah. Okey, itu adalah proses macam mana cara kita nak tanam buah jagung. Okey, seterusnya teacher akan tunjuk pada awak bagaimana pula nak tanam pokok tumbuhan yang lain. Okey, kita jumpa sekejap lagi. Okey, sekarang teacher nak tunjukkan cara tumbuhan yang lain tumbuh. Okey. Okey, seterusnya kita pergi ke cara tumbuhan tumbuh. Okey, seperti yang teacher cakap tadi, ada 5 cara yang teacher pilih untuk awak. Okey, pertama biji benih. Okey, daripada biji benih ni, contoh tumbuhan yang tumbuh melalui biji benih ialah rambutan, laici, mangga dan kebanyakannya buah-buahan yang lain yang ada biji. Okey. Okey, biji benih. Seterusnya melalui keratan batang. Okey, apa tumbuhan yang tumbuh melalui keratan batang? Okey, contohnya seperti ubi kayu, bunga raya. Okey, keratan batang ni maksudnya bahagian batang tumbuhan tadi, kita kerat, lepas tu kita tunggu dia bercambah dan kita cucuk pada tanah. Dia akan tumbuh menjadi tumbuhan seperti bunga raya dan ubi kayu. Okey. Seterusnya bahagian cara tumbuhan tumbuh melalui daun. Contohnya tumbuhan seperti daun setawa. Okey, daun setawa dia akan tumbuh di tepi-tepi ni, daun juga. Okey, lepas tu kita boleh letak pada tanah dan dia akan tumbuh menjadi pokok setawa. Okey, seterusnya ialah bahagian lidah buaya. Sama juga melalui daun. Okey, dia tak ada biji benih, dia tak ada keratan batang. Kita guna daun untuk tanam dia. Okey. Sekarang teacher nak fokus pada awak cara tumbuhan yang tumbuh melalui biji benih, anak pokok dan batang bawah tanah. Tadi teacher dah terangkan pada awak cara tumbuhan seperti rambutan, mangga, laici ni tumbuh. Okey. Ni tumbuhan ni tumbuh melalui biji benih. Okey, biji benih. Okey, cara yang kedua. Okey, kalau kita nak tanam pokok pisang atau pokok nanas, okey. Tumbuhan ini tumbuh melalui anak pokok. Okey. Kalau kita nak tanam pisang, kita mesti melalui anak pokok. Sama juga dengan nanas. Okey, nanas ni nanti lepas ni teacher terangkan pada awak macam mana cara nanas ini tumbuh. Okey. Bahagian yang ketiga, cara tumbuhan tumbuh melalui batang bawah tanah. Okey. Ini adalah halia, ini adalah ubi kentang dan ini ialah kunyit. Okey. Halia tumbuh melalui batang bawah tanah. Okey, halia juga teacher akan terangkan pada awak macam mana cara halia tumbuh. Okey. Seterusnya, ni tumbuhan yang ditanam melalui anak pokok. Okey, tumbuhan ni ialah tumbuhan awak kenal. Buah apa? Buah nanas. Okey, buah nanas ditanam melalui anak pokok. Okey, yang mana satu kita panggil anak pokok. Awak nampak tak kepala nanas kat atas ni? Ni, jambul ni yang macam daun banyak-banyak atas kepala nanas ni. Ni kita potong. Tengok, proses yang kedua. Dia cabutkan kepala nanas ni atau mahkota nanas ni daripada buah. Lepas tu dia hiris supaya permukaan dia menjadi rata seperti ni. Lepas tu dia akan rendam dalam bekas yang berisi air. Okey, rendam selama 2-3 hari.
tunggu dia keluar akar. Okey, bila dia dah keluar akar, kita boleh masukkan tumbuhan ni, kepala nanas ni ke dalam tanah. Okey. Lepas tu bila dia cukup cahaya, cukup air, cukup udara, dia akan mula bercambah. Nampak tak? Daripada sini dia pergi ke sini. Nampak dah nanas kecil semakin membesar dan jadilah buah nanas dewasa. Bila dia dah cukup masa, kita boleh petik dan ambil makan. Okey, seterusnya halia. Okey, tumbuhan yang ditanam melalui batang bawah tanah. Okey, ini adalah halia. Halia yang mama awak selalu buat untuk masak. Okey, halia ni dia akan, kalau kita tak pakailah halia ni, dia akan tumbuh tunas. Tunas ni benda hijau ni. Nampak tak? Benda hijau ni kita panggil tunas. Bila benda ni dah tumbuh, kita letak je atas tanah dan dia akan hidup subur. Kalau ada cukup 3 keperluan yang teacher terangkan tadi. Okey, iaitu cahaya, udara dan air. Kalau cukup semua tu, dia akan tumbuh menjadi halia yang dewasa. Bila dah cukup masa, kita boleh ambil dan pakai untuk memasak. Okey? Okey, sekian saja daripada Teacher Liza. Teacher nak, dah habis awak tengok video teacher, teacher nak awak buat latihan yang teacher sediakan dalam link di WhatsApp. Okey? Sekian saja daripada Teacher Liza. Bye. Assalamualaikum.